Nampak? Penjarakan sosial tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Walaupun tukar posisi tapi penjarakan sosial tetap diamalkan. Baiklah, untuk anda semua pun jangan lupa penjarakan sosial itu sangat penting. Betul. Supaya kita boleh orang kata putuskan rantaian jangkitan COVID-19 inilah. Betul. Okey. Jadi kita ni hari ni kan memang kena sangatlah kita hari Jumaat ni kan Penghulu Segelari 29 Ramadan pula tu ada satu buku yang saya pun sebenarnya tertarik juga ni. Boleh kita tengok apa tu? Boleh. Tajuknya adalah Ensiklopedia Akhlak Rasulullah. Allah Akbar. Ini satu pengisian yang baiklah saya rasa untuk hari-hari Jumaat ni kita belajar sama-sama kan. Jadi kalau nak bercerita ni kita kena bawa orang yang pakar sikit. Betul. Jadi dah ada. Oh dah bunyi doorbell dah. Dah ada. Kita ada Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Ya, penulis dan juga pendakwah yang akan bersama dengan kita menceritakan pasal Ensiklopedia Akhlak Rasulullah. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Silakan Datuk. Salam sini Datuk Ya. Silakan Datuk. Okey. Ini Datuk yang nak cuba betul. Betul. Kita kena pakai sanitizer. Kita sebagai tuan rumah kita tak bagi pun. Tak flower. Lupa. Tak flower pun. Sebab dia tersembunyi sikit kat belakang daun-daun tu kan. Okey. Jadi hari ini Datuk, kita nak cerita pasal Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ni. Sebenarnya ini buku ni apa pengisiannya dalamnya ni? Ya. Pertamanya Hifni dan juga Fiona dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian ya. Jadi pada kali ini Telaga Biru menerbitkan kerjasama Muamalat bagaimana pentingnya akhlak dalam Islam. Kerana kalau kita perhatikan ada banyak gesaan yang menceritakan bahawa keistimewaan seorang di akhirat bukan setakat amal salihnya, tapi yang menjadi tonggak kepada kedudukannya di akhirat nanti. Bahkan dikatakan dalam hadis, ya, akrabukum majlisan ilayya yaumil qiyamah ahsanuhum akhlaqan. Kata Nabi kita SAW, orang yang paling rapat kedudukannya di akhirat nanti adalah orang yang paling molek akhlaknya, paling elok akhlaknya. Jadi itulah tujuannya kita nak mempermudahkan kepada umat Islam di luar. Dengan ensiklopedia ni, sebenarnya ensiklopedia kena besar tapi ni kecil. Dengan harapan setiap orang boleh belik, boleh perhatikan dengan diagram dalam dia, dengan pendekatan yang warna, color, ditulis oleh orang yang pakar macam Dr. Nurhanisa Asnin sebagai contohnya. Jadi tujuan kita adalah untuk mengajak semua orang, ayah, ibu, anak-anak, keluarga semua untuk mengamalkan akhlak Nabi ni. Sebenarnya akhlak ni Fiona dan juga Hifni kalau kita lihat dalam bahasa Arab dia datang perkataan hilqah. Hilqah ni makna kecantikan. Cantik apa Fiona, handsome Hifni Jadi makna kejadian. Jadi bila menyebut tentang akhlak, dia ada kaitan dengan tubuh badan kita. Itu sebab bila kita melihat di cermin, antara Nabi mengajar kita setiap kali kita tatap cermin, kita kena doa Allahumma ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Ya Allah, engkau cantikkan kejadian aku. Matanya, tangannya semua perfect. Maka dengan sebab itu engkau tolonglah cantikkan akhlak aku juga. Kerana dengan akhlak ni akan menempatkan seseorang itu kedudukan lebih tinggi daripada orang yang berpuasa sunat, orang yang qiyamul lail. Ya, inna ahadakum la yablughu bi husni khuluqihi darajat sa'imin al-qa'imin, kata Nabi sallallahu dalam hadis sahih. Maknanya seorang itu dengan sebab akhlaknya yang elok, dia akan menandingi kedudukan orang yang banyak puasa sunatnya, banyak qiyamul lailnya. Kerana akhlak itu tadi. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita lah, sebab sekarang ni kita tengah musim PKPB dan raya PKPB ni, antara akhlak-akhlak Nabi yang boleh kita amalkan dalam musim raya ni. Sebenarnya ada banyak perkara yang boleh kita amalkan. Antara akhlak Nabi SAW, Nabi telah bersabda khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Siapa keluarga kita? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Maka Nabi kita adalah contoh terbaik. Yang mana Rasulullah SAW kalau bersama dengan para isteri baginda, dengan pekerja-pekerja baginda, dengan khadam Rasulullah, contohnya Anas bin Malik, ada seorang budak ni yang kematian bapa masa Nabi sampai kat Madinah. Bapa kasar sangat tahu ni bahasa. Ayah. Jadi bila Rasulullah SAW lihat anak yatim ni, Rasulullah simpati, kesian, Rasulullah ambil dia. Kata Anas bin Malik, sepanjang aku berkhidmat kepada Nabi daripada usia aku 8 tahun sampai Rasulullah wafat umur aku 18 tahun, tak pernah pun Rasulullah berkata kepada aku, wahai budak, kenapa kau tak buat macam ni? Mana fikiran kau? Tak pernah. Bahkan pernah seketika bila Nabi menyuruhnya untuk keluar rumah, ada hajat Nabi nak disempurnakan, mak dia kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah Anas ni, dia tak ada bapa dia dah meninggal, ayah dia dah meninggal. Ambillah dia, jagalah dia, bimbinglah dia, mintalah apa-apa saja suruhan, suruh dia buat. Khuwaidim, makna Khuwaidim satu gelaran manja untuk Anas, seorang khadam kecil kepada Rasulullah.
Kata Anas, tak pernah pun Nabi marah kepada aku. Dan tempoh 10 tahun aku bekerja dengannya. Bahkan satu hari bila aku lupa menunaikan hajatnya, dia pergi kat belakang aku sedang main dengan anak-anak macam anak-anak kita jugalah ya. Kita suruh buat, dia lupa, dia lalai. Maka Nabi pun pergi belakang dia dengan lemah lembut, Nabi pegang telinganya. Wahai anak yang ada 2 telinga, mana tujuan yang aku suruh kau buat dan kau tak buat? Anak pun tengok, Rasulullah, saya maaf, saya terlupa. Begitu sekali akhlak Rasulullah. Bahkan bila Rasulullah SAW di rumah, Rasulullah sendiri menjahit kasutnya yang koyak. Rasulullah SAW menyediakan dirinya, Rasulullah SAW berhias untuk isterinya. Jadi ini akhlak antara yang paling istimewa yang Nabi lakukan. Begitu romantiknya Nabi kita dengan para isteri. Nabi menyelesaikan kerja para isteri. Banyak benda yang Nabi tolong buat. Dan bila nak menaiki kenderaan, begitu romantiknya Nabi dengan Ummu Salamah sebagai contohnya. Dengar ni naik bulu roma. Kita nak buka pintu kereta untuk isteri pun kadang-kadang malas, dia sombong ya. Jadi Rasulullah duduk untuk membolehkan isteri itu menaiki ke unta tinggi kan, walaupun duduknya dia masih tinggi, dia punya pundak di belakang. Nabi membenarkan kakinya untuk dipijak oleh isteri baginda SAW bagi tujuan memudahkannya untuk naik di atas belakang kenderaan itu, belakang tunggangan itu. Ya, dan kalau kita perhatikan Nabi berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni seorang wanita muda, maka dia cergas, maka Rasulullah berlumba lari saja, dan peristiwa berlumba lari itu berlaku beberapa kali. Dan Nabi bersabda, itu aku kalah, ini aku menang. Jadi melihatkan kepada kesungguhan Nabi yang salam untuk rakyat. Jadi ketika kita PKP ini, ambillah peluang untuk dekati anak-anak kita sebagai contoh, isteri kita sebagai contoh, suami kita, bagi yang terbaik, layanan terbaik, first class. Yang mana kalau kita membuat layanan seperti itu, kama tadinu tudan. Apa yang kita beri, itu yang kita akan dapat. Jadi ambillah peluang dalam suasana, tolong masak ke, ya, mungkin tolong bersihkan rumah ke, tolong basuh baju ke, kemudian sedia baju ke, walaupun tu tak describekan lengkap dalam hidup Nabi, tapi kita dapat baca isyarat-isyarat dalam hadis menunjukkan keperhatian Nabi. Itu adalah melengkapkan modul akhlak Nabi SAW sendiri sebenarnya kepada isteri ataupun anak-anak kita ketika kat rumah. Dan barangkali cuti-cuti panjang seperti ini, kita ambil peluang untuk didik anak-anak kita, bimbing mereka. Ya, bahkan dalam hadis menunjukkan Nabi melihat cucu Nabi namanya Hasan dengan cucu angkat namanya Zaid, mereka bertumbuk. Maka Nabi membiarkan mereka bertumbuk sampai orang lain cemas. Kerana dengan bertumbuk itu melahirkan sifat keberanian. Sampai berdarah muka Usama bin Zaid, dikatakan dalam hadis Nabi suruh Aisyah untuk mengelap darah yang mengalir itu. Ini juga melatih kepimpinan, melatih keberanian. Ya, jangan kita sikit-sikit anak kita ke asrama contohlah, ini ada kaitan sikitlah. Anak kita kena buli sikit, kita pun dah tak tentu, dia macam cacing, kepanasan pula. Biasa, itu biasa. Saya dulu pun selalu kena buli kat asrama dengan anak-anak, dengan abang-abang dan sebagainya. Tapi biasa, itu melatih kepimpinan, keberanian. Kalau kita tidak dedahkan anak-anak kepada perkara sebegitu, maka anak-anak jadi pengecut, jadi penakut. Ya? Sedangkan lelaki perlu ada keberanian. Jadi Nabi punya akhlak, Nabi tengok, hari ini kalah, besok kau kena menang. Seolah-olah begitu, sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak ini komponennya kalau kita lihat, bukan lembut je. Akhirnya jadi softy, apa dia panggil? Softener. Softy. Yang lembut-lembut gitulah. Tak mau. Kita ada masa kita tegas, ada masa kita kena berani. Kena sesuai dengan keadaan. Dalam buku ni kalau kita lihat antara teras akhlak Nabi itu jujur, amanah, siddiq, berkata benar, berani. Kerana bila berlaku contohnya dalam jihad, para sahabat bertempiaran lari. Nabi masih stay kat situ. Kata seorang sahabat Nabi, "Kunna idza ta'dal ba's ihtamaina bi Rasulillah." Dalam kitab menyatakan ketika berlakunya jihad, semua orang terkejut kena ambush. Tiba-tiba yang kekal berada di situ tak bergerak sedikit pun adalah Nabi. Kami pula berlindung di belakang Nabi, seolah-olah Nabi jadi macam kereta kebal. Nabi jadi perisai yang sangat berani, tak berganjak sedikit pun. Bahkan Nabi mara ke depan anak Ibnu Abdul Muttalib. Nabi kata, aku adalah keturunan Abdul Muttalib, seorang yang berani. Jadi komponen keberanian akhlak Nabi ini juga satu bahagian. Jangan kita pandang dia sisipan. Ia adalah satu teras. Beraninya, jujurnya, apalagi amanahnya. Jadi sifat-sifat itu dia membangunkan package kehidupan seseorang yang kita nak lahir dan di setiap orang yang kita didik. Itu sebab antara doa yang penting kita amalkan dalam kehidupan, ayat 74 surah Al-Furqan. Apa Allah kata? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan kami, anak-anak kami semuanya penyejuk mata memandang, dan jadikan kami pemimpin, leader. Tak mau jadi follower, nak jadi leader dalam kebaikan. Di mana saja kita pergi, kita mencetuskan kebaikan. Di mana saja kita pergi, kita membawa orang kepada kebaikan. Macam kalian berada di sini menyarankan kepada kita kat luar buat benda baik. Tadi saya dengar pun cara
cara preparation hari raya pun ada rupanya. Yang kadang-kadang saya pun fail, letak pinggan jatuh sebagai contohnya. Jadi ini satu sarana-sarana yang baik. Maknanya kita dalam hidup ni jadi pencetus kepada kebaikan. Apa jua bentuk, kita nak jadi leader dalam kebaikan. Itu maksud akhlak Nabi SAW. Okey. Dan bercerita pasal ensiklopedia akhlak Rasulullah ni, nak faham sikitlah ni Datuk Ustaz Ya. Pasal penceritaan dalam ni dia banyak kisah-kisah Rasulullah ke ataupun penerangan tentang sifat-sifatnya itu sebenarnya. Dalam buku ni kelebihan yang ada kerana ditulis oleh golongan yang pakar, Dr. Nur Anissa, Dr. Siti Fairuz, Yusof Hawashi dan juga Faiz Muhammad. Ya, dalam pendekatan di bawah supervision oleh pakar konsultan kita Syekh Ustaz Fawaz Fadil. Jadi kita bawa di sini kerangka akhlak itu dalam bentuk poin-poin. Kemudian pelaksanaannya, Nabi buat macam mana, sahabat buat macam mana, orang-orang saleh buat macam mana, semuanya menjurus kepada semuanya bermuara kan kepada akhlak Nabi ni tadi. Contohnya Nabi ni seorang hikmah. Hikmah ni berarti bijaksana, meletak setempat pada tempat yang betul. Ya, kita mungkin nak masuk dalam hutan kena pakai jeep, tak boleh pakai motosikal contohnya, macam tu kena pandai suasananya. Jadi Nabi SAW satu ketika para sahabat duduk lepas makan daging unta, tiba-tiba mereka nak berkumpul di bawah pokok kurma. Nabi bercerita sikit bagi tarbiyah lepas makan, antara waktu paling baik untuk bercakap dengan anak-anak lepas kita bagi mereka makan. Maka Nabi mau cakap, tiba-tiba seorang sahabat Nabi ni dia, maafkan saya dia terkeluar angin. Terkentut, dia tak tahan, dia terkentut. Tapi dalam bilangan yang ramai itu, Nabi nak kontrol suasana. Nabi tidak mahu air mukanya jatuh. Kerana orang Arab, bunyi-bunyi angin mereka tak gemar. Bukan saja di bawah, di mulut pun mereka tak suka. Jadi mereka bila terkentut, keadaan menjadi panik. Bayangkan orang Arab akan label, ni fulan ni tak malu. Tak malu depan Nabi. Tapi Nabi nak menjaga air mukanya. Maka bila tiba waktu sembahyang, Nabi menyuruh semua orang angkat sembahyang. Dengan Nabi pun angkat sembahyang. Para sahabat tanya, wahai Nabi, kami tidak batal wuduk. Nabi kata, bukankah engkau makan daging unta? Dan hujah ini dipakai dalam mazhab Maliki dan juga Hanafi bahawa kalau kita makan daging unta, wuduk kita batal. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i dalam mazhab yang kita ikut di Malaysia ini berkata, ketika berlaku peristiwa itu, ada bukti menunjukkan Nabi makan daging unta, Nabi tidak ambil wuduk, tak repeat, tak renew wuduk. Kerana Nabi bersabda, sebenarnya dalam peristiwa yang berlaku itu, kata Imam Syafi'i, mengkaji hadis ni dua nampak kelihatan macam kontradik ni kan, kenapa yang ni angkat sembahyang, ni tak angkat sembahyang. Nabi Imam Syafi'i berkata ini menunjukkan akhlak Nabi. Nabi tidak mahu malukan dia. Jadi bagi siapa yang masih ada wuduk, bila dia ambil wuduk, itu maknanya dia mentajdid wuduk, baginya pahala, memperbaharui wuduk. Jadi bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, wafatnya Nabi, wafat Abu Bakar, Umar menjadi khalifah, tengok bagaimana kerangka akhlak ni diteruskan oleh orang selepasnya. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar semayang di Masjid Nabawi yang indah, yang hebat itu. Tiba-tiba menuju ke penghujung sebelum bagi salam, terhidu satu bau yang sangat busuk. Umpama orang makan durian lah. Ia bau yang tidak enak, makan petai dan sebagainya. Maka bau yang busuk ini menguasai bahagian depan saf itu. Sayyidina Umar pun habis semayang. Sayyidina Umar menegur dengan tegasnya. Sayyidina Umar tegas orangnya. Siapa yang tak malu kentut kat sini, pergi ambil semayang segera. Semayang kamu batal. Maka datang seorang sahabat yang mulia namanya Jarir. Handsome orangnya. Orang ni rupanya macam Nabi Yusuf dikatakan. Handsome. Dia datang bisik pada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, cara ni tak tepat macam Rasulullah ajar kita. Kan kebaik kalau Amirul Mukminin cakap pada kita semua ambil wuduk. Jadi kita sembahyang dengan dia, raikan dia. Bagi yang telah sembahyangnya sah tadi, itu menjadi wajib, yang ni jadi sunat, repeat. Kalau kita tak buat begitu, nanti malu dia seorang-seorang. Entah-entah dia baru masuk Islam. Ini ke akhlak orang Islam. Sayyidina Umar kata, Masya Allah, wahai Jarir, engkau ni bukan saja handsome, akhlak muka engkau, akhlak engkau pun handsome. Betul lah Nabi kata engkau ni orang hebat. Mari semua kita angkat semayang. Dengan Sayyidina Umar sendiri pun angkat semayang dan semayang balik semula. Kerana nak meraihkan seorang yang terbatal wuduknya tadi. Ini dia namanya pola pemikir orang-orang saleh yang diikut Rasulullah satu persatu, contoh-contoh itu. Bahkan sampai orang Islam hari ini. Kita orang Islam orang baik-baik. Orang yang buat apa kat kita pun kita meraihkan mereka. Kita lah orang paling terbuka. Sedangkan di negara-negara orang lain yang orang Islam lemah, mereka ditindas. Mereka disembelih, mereka dibunuh. Tapi kita orang Islam, di mana saja tempat kita berada, kita baik pada orang lain. Kerana Allah ajar kita rahmat. Rahmat, kasih sayang. Akhlak Nabi yang ada dalam diri kita berteraskan. Walaupun ada kelemahan sikit-sikit, tapi orang Islam adalah orang yang paling baik sebenarnya. Alhamdulillah.
Baiklah. Seronok sebenarnya dengar. Ya. Sampai nak dengar lagi sebenarnya. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu penonton dekat rumah juga untuk buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah ni kan. Dekat dalam antara topik-topik lain, mungkin ada benda-benda lain yang akan diceritakan juga dekat dalam ensiklopedia ini selain daripada akhlak Nabi. Kelebihan Fiona dan juga Hefni dan para penonton sekalian, pendekatan yang kita ambil di sini bahasa kita serasikan dengan pendekatan orang moden. Jadi bahasanya tidak bahasa terlalu jumuk, rigid dan bahasa selama. Tengok nombor satu kalau kita perhatikan, Rasulullah penyayang, itu rahmat. Kemudian buat baik, ihsan. Kemudian menjaga rahsia. Menjaga rahsia. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlemah lembut. Bagaimana? Kemudian pemalu. Jadi bagaimana bayangan pelaksanaan itu untuk kita buat kepada anak-anak. Satu hari ada seorang sahabat Nabi yang bila orang suruh dia buat, dia kata, "Saya minta maaf, saya malu lah. Saya malu. Pergi minta hutang kau." "Saya malu lah." Ini ada orang hutang tak? Saya malu juga. Malu nak minta aku, Masya Allah. Orang perempuan pun lagi pemalu untuk buat benda-benda seperti itu. Jadi sebenarnya bila dikatakan, "Pergilah minta hutang kau." Aku malu lah. Lepas tu, "Pergilah, engkau punya hak lah." Akhirnya Rasulullah pun cakap, sebenarnya malu dia itu tanda imannya subur. Imannya subur. Jadi bila dia malu nak buat benda seperti itu, dia malu. Malu lah, kesian dia. Anak-anak dia. Jadi cerita integriti, tengok di sini kan. Jadi kita bawakan penjelasan akhlak Nabi itu dalam pakaian moden, pendekatan moden, dalam corak moden. Lebih mudah untuk faham. Lebih mudah untuk orang faham. Tengok lagi. Apa lagi selepasnya? Manis muka. Sebenarnya ada 25 dekat sini. Kalau kita nak cerita tu mungkin kita kena buat satu yang special nanti. Program yang lain pula. Kalau siapa nak dapatkan ni nanti macam mana tu Ustaz? Boleh menghubungi Telaga Biru, pergi ke website www.telagabiru.net.my www.telagabiru.net.my dan saya pun alhamdulillah setiap hari dalam bulan Ramadan ni saya menyampaikan kuliah tafsir. Kalau kesempatan Fiona ni jemputlah hadir. Besok mungkin hari terakhirlah dalam Ramadan, lepas tu kita akan belajar secara online lah? Ya, online di Facebook Zahzan Muhammad pada jam 6.45 pagi. Jadi kalau mudah-mudahan kita dapat ikut perkembangan, dapat faham. Jadi saya akan jelaskan dalam tafsir saya ini tentang apa sahaja berkaitan dengan buku-buku yang kita terbitkan. Jadi boleh lihat www.telagabiru.net.my. Samping tu kedai-kedai buku kalau buka macam MPH, Popular, ada juga. SMO di Kelantan, kedai buku yang banyak sokong kami di Johor, macam ada di Badan Cemerlang. Kedai buku Azhar ada banyak tempat, insya-Allah. Mudah untuk didapati. Dan mungkin ada sedikit ucapan Datuk Ustaz untuk bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri kita bakal menjelang ni. Pesan Nabi dan juga para sahabat bila berakhirnya Ramadan ni, kita banyak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah terima daripada saya, terima daripada tuan-tuan, terima daripada Hefni, terima daripada Fiona, segala kebaikan yang kita buat, kemuliaan yang kita buat, sedekah yang kita buat, bagi makan yang orang kita buat, semuanya mengajar kita ikhlas. Kerana puasa itu sendiri disebut dalam hadis, semua amalan anak Adam akan dikira oleh malaikat yang menulisnya, melainkan puasa. Puasa hanya bagi aku. Jadi dalam konteks ini tak ada pun orang berpuasa untuk orang lain. Mungkin ada orang sembah dewa tapi tak ada orang berpuasa untuk orang lain, tidak ada. Jadi itu kelebihan puasa. Mudah-mudahan puasa mendidik kita, membimbing kita menjadi ikhlas dan ia teras kepada rahmat untuk menjadi orang yang hikmat dan ada akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Datuk Ustaz. Hari ini berkongsi kita benda yang cukup baik ni sebenarnya. Nanti mungkin insya-Allah kita buat lagi sambungannya tu. Mungkin kalau ada kesempatan ni Datuk Ustaz boleh datang lagi ke? Terima kasih insya-Allah. Okey, dan sekarang kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ni dalam Borak Kopitiam.